Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Berbaju kurung, bertudung labuh, berkain songket, berselipa Pakistan. Awal pagi dah sembahyang subuh, biar hidup terus aman. Selamat datang ke Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Anda bersama dengan saya, Da'i Hakim, selaku moderator anda untuk Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Apapun saya doakan kepada anda yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan dan yang ada masalah, moga-moga dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita nak menyambung perbincangan kita berkenaan topik ibadah, iaitu persoalan imam dan makmum untuk siri yang ketiga bersama dengan panel kita. Tak lain tak bukan seperti yang telah diwawarkan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Da'i Hakim apa khabar? Alhamdulillah. Dapat juga bergandingan sekali lagi bersama dengan Ustaz Firdaus Subhi. Alhamdulillah. Baiklah. Dan juga kepada sidang penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677. Juga boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita turut berduka cita kepada saudara kita yang telah ditimpa dengan musibah banjir. Ada yang kerosakan harta benda, ada yang kehilangan ahli keluarga, ada yang kehilangan rumah. Oleh itu, ayuh sama-sama kita bantu mereka. Mungkin kita tak dapat nak membantu dari sudut tenaga kerana kekurangan masa juga kudrat kita, akan tetapi mungkin kita boleh meringankan sedikit beban mereka dengan membantu dari sudut kewangan. Jadi kepada anda yang ingin menyumbang, boleh ke Persatuan Kebajikan Amal Bangi Selangor ataupun Perkaba, yang mana sumbangan anda akan diberikan kepada mangsa-mangsa banjir. Dan untuk maklumat lanjut boleh hubungi di talian yang tertera, dan segala info juga maklumat adalah tanggungjawab pihak yang terbabit dengan aktiviti yang diwawarkan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak sumbangan kita dapat meringankan beban mereka semua, insya-Allah. Dan juga saya difahamkan Ustaz pun turut bersama dengan aktivis yang lain dalam membantu mangsa banjir. Betul ke Ustaz? Saya sempat bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya di masjid. Yang pertama daripada Masjid Seksyen 7 Shah Alam, dan yang kedua daripada Masjid Bukit Jelutong, juga di Shah Alam juga. Jadi bagaimana Ustaz melihat keadaan mereka di sana? Masya-Allah, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang suasana saudara-saudara kita amat memerlukan. Allah. Yang pertama, saya sempat untuk pergi ke Seksyen 25 Seri Muda di sana, dan memang kalau kita melihat dari sudut kawasannya umpama berada di medan perang. Ada kereta-kereta yang berada di atas kereta yang lain, dan kemudian rumah yang memang dipenuhi dengan lumpur-lumpur yang ada yang telah kering. Sehingga kan ada di kalangan mereka yang ketika itu mereka meminta pada kami untuk membasuh rumah. Tapi kami tidak berkemampuan dengan kudrah yang ada ni. Kita hanya boleh beberapa buah rumah, termasuk dengan masjid yang ada, yang memang dari sudut ketinggian rumah tersebut itu ataupun air yang masuk itu melebihi daripada paras kepala. Satu, dan kemudian ada satu lagi yang berlaku di Kelang, yang kami juga sempat untuk melihat keadaan mangsa banjir. Di kalangan mereka ada yang lumpuh, yang berbaring di atas katil, dan pada saat yang serupa air naik. Cuma alhamdulillah tidak sampai kepada katil ketika itu, dan kalau tidak memang suasana agak menyedihkanlah apa yang berlaku ketika itu. Cuma tinggal lagi kami sekadar apa yang kami mampu, dengan bantuan-bantuan dan juga sumbangan-sumbangan daripada orang ramai, itulah yang kita gunakan untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan satu perkara yang paling penting sekali sebenarnya, kalau tengok apa yang sedang berlaku, kita banyak berikan makanan-makanan yang ada, tapi kita terlupa untuk memberikan bahan untuk membakar makanan tersebut. Umpama dapur-dapur yang ada tu yang begitu diperlukan oleh mereka. Jadi orang kata dengan sedikit sebanyak sumbangan kita, mungkin sebahagian bagi makanan, sebahagian bagi alat untuk memasak dan sebagainya, mudah-mudahan meringankan beban mereka semua, insya-Allah. Baiklah Ustaz, apakah orang kata mukaddimah lah kita punya awal perbincangan mengenai persoalan imam dan makmum ini yang akan dikongsikan oleh Ustaz? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqina thumma amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Hakim. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama sekali lagi di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Dan perbincangan kita masuk kepada babak ataupun topik yang ketiga berkaitan dengan persoalan imam dan makmum. Dan seperti mana yang telah pun kita bicarakan dahulu, bahawa sesungguhnya perkara yang berkaitan dengan ibadah salat ia merupakan satu perkara yang cukup penting untuk diambil berat. Kerana apabila salat sudah tidak lagi diambil berat dalam kehidupan kita, maka tiadalah agama dalam kehidupan kita itu sendiri. Apabila salat sudah diabaikan oleh umat Islam itu sendiri, maka yang akan memberikan nasihat dalam kehidupan mereka itu adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah syaitan yang sedang menanti-nanti ruang-ruang untuk mengisi segala bentuk nasihat-nasihat dan perkara-perkara yang akan menampilkan ke atas orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah salat itu untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berkaitan juga dengan babul jamaah, solat dilaksanakan secara berjamaah. Dan kita tahu bahawa ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah pahalanya lebih banyak berbanding dengan ibadah yang dilaksanakan dalam keadaan bersendirian. Betul. Khususnya dalam perkara yang berkait dengan ibadah solat itu sendiri. Seperti mana yang telah pun kita sebutkan dahulu, Rasulullah bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat secara berjamaah itu lebih baik daripada salat secara bersendirian dengan 27 kali ganda yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru daripada itu kita perlu untuk mengambil berat ibadah yang berkait dengan salat secara berjamaah agar salat kita ini tidak terbatal. Dan pada saat yang serupa, mudah-mudahan pahala 27 kali ganda yang kita usahakan dalam melaksanakan ibadah tersebut akan terhasil dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara perkara yang penting. Cuma pada pagi ini insya-Allah nanti kita akan sambung mungkin berkaitan dengan makmum masbuk, makmum muafiq dan sebagainya insya-Allah. Baik, jadi itulah antara topik perbincangan kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan solat berjemaah. Saya selalu Ustaz, orang kata samakan pahala itu dengan duit. Kalaulah orang tu dapat melihat pahala tersebut, beza solat seorang dengan berjemaah, pastilah mereka akan merebut untuk solat berjemaah, iaitu 27 pahala. Baiklah, kita ada soalan pertama di pagi ini dari sahabat kita di Facebook. Masrifah Nur Jama'in bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan istikhlaf? Bagaimana istikhlaf dalam keadaan tertentu ketika solat bersama imam? Contohnya, ketika solat Jumaat pada pertengahan khutbah dan di antara dua khutbah. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #dia tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Masrifah Nur Jama'in atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, para penonton, terima kasih kepada Puan Masrifah Jama'in atas soalan yang dikemukakan. Pertama, bila kita menyebut tentang persoalan al-istikhlaf, itu diambil daripada perbuatan istakhlafa, yastakhlifu istikhlafan. Dia menggantikan. Diminta untuk menggantikan seseorang. Jadi pengganti itulah disebut dengan nama al-istikhlaf, diminta untuk menggantikannya. Dalam bab solah, bila seseorang imam itu terbatal, maka pada saat yang serupa makmum akan menggantikan tempat imam tersebut supaya solat dapat dilaksanakan. Mana mungkin solat dapat dilaksanakan kalau tidak ada ketua ketika itu. Betul. Dan ketuanya itu adalah merupakan seorang imam. Begitulah juga berkaitan dengan solat Jumaat. Solat Jumaat yang dilaksanakan dalam bab saya tidak berapa pasti dari sudut kenyataan tersebut yang dinyatakan tadi. Apakah setelah selesai daripada khutbah Jumaat tersebut, kemudian pada saat dia turun digantikan dengan imam yang lain? Kalau dalam bab tersebut itu tidak menjadi masalah. Cuma hukumnya makruh. Sebab imam ataupun khatib yang menyampaikan khutbah ketika itu dia lebih mendengar dan lebih fokus apa yang disampaikan. Betul. Berbanding dengan orang yang berada di bawah, walaupun mungkin ada barisan imam-imam yang berada pada saf yang pertama yang mendengar khutbah tersebut. Mereka menggantikan tempat untuk menunaikan ibadah solat Jumaat tersebut. Bagaimana pula keadaan
jika sekiranya khatib ketika itu terbatal, dah selesai datang hadas ataupun ketika itu terbatallah dari sudut wuduknya, pada khutbah yang pertama selesai, kemudian masuk khutbah yang kedua, bagaimana keadaannya, ataupun dia pengsan ketika itu, naik sahaja imam berikutnya ataupun mereka yang berkelayakan untuk menjadi khatib naik dan dia sambung untuk menyambung khutbah yang kedua. Tak ada masalah Ustaz. Tidak menjadi masalah. Jadi makmum boleh menggantikan tempat khatib yang telah terbatal tadi. Baiklah, kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, dan juga panel kita pada pagi ini, Ustaz Firdaus Subhi, membicarakan tentang persoalan imam dan makmum untuk siri yang ketiga. Jadi sebarang persoalan boleh sahaja buat panggilan ke 1800 88 1677. Juga boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan peringatan kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa macam biasa 3S. Jangan buat-buat lupa. Yang pertama suka, yang kedua sebar, dan yang ketiga sapa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baiklah, kita nak meraihkan soalan yang kedua pula pada pagi ini yang diajukan oleh Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Soalan saya, apakah sifat-sifat serta syarat untuk seseorang yang boleh menggantikan imam ketika solat berjemaah? Bagaimana pula sekiranya semua yang ada tidak dapat memenuhi syarat untuk menggantikan seseorang imam yang terbatal solatnya? Perlukah solat dihentikan serta-merta dan solat semula? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Pak Suli Romli atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Pak Suli Romli atas soalan tersebut. Pertama, siapakah yang akan menggantikan imam? Syarat untuk menggantikan seseorang imam yang telah pun terbatal dalam solat tersebut. Pertamanya saya nak menyebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kana fil qira'ati sawa'an fa'a'lamuhum bis sunnah fa in kana fis sunnati sawa'a fa'aqdamuhum hijratan ila akhirih. Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang akan mengimamkan seseorang ataupun kaum ataupun makmum itu adalah mereka yang lebih hebat bacaannya terhadap kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana para ulama meletakkan dengan dua keadaan. Yang lebih hebat bacaan itu bukan bermaksud mereka yang hafiz Quran. Tetapi yang dimaksudkan aqra'uhum, mereka lebih hebat dari sudut bacaannya, lebih membaca itu artinya ulama-ulama yang faqih, biarpun bacaannya kurang sedikit dari sudut sedap bunyi. Kan sekarang kita suka pada yang sedap sahaja. Jadi pada saat yang serupa, mereka yang lebih faqih itu lebih diutamakan. Kemudian diikuti dengan mereka yang menghafal Al-Quranul Karim, dan berikutnya mereka yang lebih mengetahui berkaitan dengan sunnah, mereka yang lebih dahulu berhijrah, dan sehinggalah berikutnya syarat-syarat tersebut. Jadi itulah di antara syarat-syarat keutamaan yang diutamakan oleh para ulama dalam menentukan aulawiyat, keutamaan untuk menjadi seorang imam. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, dari sudut fakihnya tidak ada. Pada saat yang serupa, dia pun menjadi seorang yang alim pun tidak. Bacaan Al-Quran pun bolehlah sikit-sikit, surah Al-Ikhlas, Qul ya ayyuhal kafirun, itu boleh dibaca. Dan itu tidak menjadi masalah. Sebab syarat untuk menjadi seorang imam
Yang penting pertama dia mengetahui tentang rukun-rukun dalam solat itu sendiri, dia mengetahui rukun-rukun solat, dan begitu juga ditambah dengan amalan-amalan sunat, sama ada sunat ab'ad ataupun sunat hay'ah. Dan kemudian pada saat yang serupa dari sudut bacaannya itu tidak terbatal, tidak ada lahan jali. Maksudnya tidak ada kecacatan dalam dia membaca bacaan tersebut biarpun tidak sedap, maka tetap sahaja dia layak untuk menjadi seorang imam yang menggantikan imam yang terbatal tadi. Itu tidak menjadi masalah. Okey, soalan berikutnya tadi. Timbul semuanya tidak ada kelayakan tersebut. Baguslah kalau semua tidak ada kelayakan, pun tidak menjadi masalah kerana level mereka serupa. Bila level serupa, salah seorang daripada mereka itu layak untuk menjadi seorang imam sebab kedudukan mereka semua adalah setara. Yang tidak bolehnya bagaimana? Kalau sekiranya imam ataupun seorang makmum yang berada di belakang dia tahu bacaan tersebut, dia betul bacaannya, dia berada di belakang, tiba-tiba makmum yang berada di hadapan tadi dia menjadi seorang imam ke hadapan, bacaannya tak betul, bacaannya ada kesilapan dan kesalahan, maka akan terbatal makmum yang berada di belakang yang bacaannya itu betul dari sudut makharijul huruf dan juga sifat-sifat yang dibaca, tidak seumpama imam yang berada di hadapan. Yang level imam yang berada di hadapan bersama dengan makmum yang lain itu serupa, tapi ada beberapa orang yang ketika itu mereka bacaannya betul, jika mereka mengikutinya maka solat tersebut akan terbatal. Apapun yang diutamakan ialah faqih, Ustaz. Mereka yang faqih lagi diutamakan untuk menjadi imam. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noreni Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Apa khabar Puan Nurini? Yang pertama, lewat solat Jumaat. Apakah hukumnya andainya kita yang suka berjemaah masjid tetapi sentiasa berada dalam keadaan masbuk? Itu soalan pertama. Soalan kedua saya, imam solat sunat, makmum solat fardu. Bolehkah orang yang mengerjakan solat fardu menjadi makmum kepada imam yang mengerjakan solat sunat? Contohnya, makmum mengerjakan solat isyak berimamkan imam yang sedang solat sunat tarawih. Itu saja Ustaz dan Dai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurini Abdul Latif yang sudi bertanyakan dua soalan. Yang pertama, Ustaz, dia ni memang sukalah solat jemaah, tapi asal pergi je masbuk. Asal pergi masbuk. Bila masbuk, pergilah tu. Yang kedua, solat fardu. Bolehkah kita ni sebagai makmum berimamkan imam yang solat sunat? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Nurini Abdul Latif atas soalan yang dikemukakan pada pagi ini. Pertama, berkaitan dengan makmum yang rajin datang pergi ke masjid, alhamdulillah, syukur. Memang itu yang dianjurkan di dalam Islam. Sehingga kan ada sebuah hadis yang sahih, Rasulullah kata la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi jiran-jiran yang berdekatan dengan masjid melainkan tempat solat mereka itu adalah di masjid, yang merujuk kepada solat fardu. Sebab solat sunat ni afdalnya kita laksanakan di rumah, itu lebih afdal. Kemudian berkaitan dia datang Ustaz pergi masjid, tapi isunya dia jadi masbuk selalu, tak menjadi seorang yang datang awal. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata man sallal jamaah, barang siapa yang menunaikan solat berjamaah arba'in yauman, sebanyak 40 hari, dalam keadaan dia sempat bersama dengan takbir wa yudrik takbiratal ihram, dia bersama dengan takbir ihram imam, maknanya awal itu muafiq lah. Dia sempat bersama dengan imam takbiratul ihram selama 40 hari ketika itu, maka dia akan diberikan jaminan dengan dua jaminan. Yang pertama, bara'atum minan nifaq, dan yang kedua, bara'atum minan nar. Pertama, dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat kemunafikan. Ini yang kita nak minta jauh daripada diri kita, dan semoga Allah menjauhkan kita daripada sifat-sifat munafik. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah kita, kita tunaikan solat, alhamdulillah ada kelebihan yang lain, tapi kita menjadi masbuk selalu, maka dia akan menimbulkan kerugian pada kita. Dan kemudian yang kedua tadi, soalan daripada Puan Nurini berkaitan tentang niat yang berbeza. Seorang imam yang berada di hadapan menunaikan solat tarawih, solat sunat tarawih, kita menunaikan solat fardu isyak.
bolehkah niat berjamaah bersama dengan seorang yang menunaikan solat yang berbeza? Jawapannya tidak menjadi kesalahan. Seorang imam dia menunaikan solat sunat, kita menunaikan solat fardu boleh. Seorang imam menunaikan solat fardu, kita menunaikan solat sunat pun tidak menjadi masalah. Yang penting dari sudut surah bentuk solat yang dilaksanakan itu serupa. Contoh serupa bagaimana? Kalau katakan kita solat fardu Isya yang ataupun kita katakan kita menunaikan solat fardu Isya sebagai seorang makmum, ya, dan kemudian ada seorang dia nak qada fardu maghrib sebagai contohnya, dia datang lewat dan kemudian 3 rakaat ketika itu dia laksanakan, dia niat untuk menunaikan solat fardu maghrib, maka pada saat ketika itu tidak menjadi masalah untuk mendapatkan pahala tersebut. Yang tidak boleh bagaimana, ada solat tiba-tiba selepas daripada maghrib itu ada solat jenazah. Sebab solat jenazah ni dia tidak ada rokok, dia tidak ada sujud, dia pun nak dapatkan pahala jemaah, dia pun tunai dengan imam yang menunaikan solat jenazah, maka tak jadi. Itu dalam bab tersebut itu tidak dibenarkan, kerana berbeza pertama dari sudut surah bentuknya, dan yang kedua memanglah solat tersebut satu solat jenazah, satu lagi solat fardu tersebut. Wallahu a'lam. Baik, jadi kena usahalah untuk datang awal solat berjemaah supaya apa? Kita dapat yang pertama bebas dari sifat munafik, yang kedua bebas dari api neraka, dan kepada mereka yang nak berimamkan imam yang solat sunat tak ada masalah, boleh teruskan sahaja. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tukenon, Haji Muhammad Saleh. Ya, Haji, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan semua sehat. Amin. Amin. Ada 2 soalan Ustaz dan Naib. Ya, silakan Haji. Yang pertama, saya ni makmum ikut imam. Bila imam dah baca Fatihah, memang bukannya saya tak nak baca, tapi mungkin tak sengaja dan sengaja saya tak baca Fatihah. Adakah solat saya sah ke macam mana Ustaz? Yang kedua, dalam masbuk solat subuh, imam dah baca doa kunut tadi kan? Kemudian lagi satu, selepas saya nak menghabiskan rakaat yang kedua, saya tak nak baca, bukan tak nak lah, mungkin terlupa ke ataupun macam mana, saya tak baca doa kunut. Jadi pahala kunut tu saya dapat tidak bila saya tak baca, dan terus saya tayyat akhir. Itu saja soalannya ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon, pemanggil setia hujung nyawa kita. Bertanyakan 2 soalan. Yang pertama, terlupa nak baca Fatihah. Yang kedua, kunut Ustaz. Silakan. Baik, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, pertamanya terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon, peminat setia kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini. Soalan, bila dia terlupa membaca surah Fatihah, maka pada saat yang serupa dia boleh terbatal solatnya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la yaqra Fatihatal Kitab. Tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab, walaupun dia berada dalam keadaan terlupa ketika itu, maka solatnya akan terbatal. Fatihah kena baca. Okey, baik, dalam saat dia muafiq tadi, dia bersama dengan, kalau masuk tak jadi masalah, masbuk ketika itu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tak habis baca Fatihah, dia boleh terus rukuk bersama dengan imam untuk mendapatkan rakaat tersebut. Bagi makmum yang muafiq, maka mereka ini masih lagi dibenarkan sampai 2 rukun yang besar ketika itu ditinggalkan, sampailah dia sujud, duduk antara 2 sujud, ketika itu dia masih lagi ada ruang untuk menamatkan bacaan Fatihah tersebut. Boleh saja untuk menamatkan bacaan Fatihah tersebut dan kemudian rukuk, i'tidal, dan kemudian mengikuti mutaba'ah al-imam, mengikut imam untuk menyambung solat yang dilaksanakan ketika itu. Itu tidak menjadi masalah untuk dilaksanakan. Yang penting Fatihah kena baca. Orang yang tak baca Fatihah dalam solat, maka solatnya akan terbatal. Kemudian yang kedua, soalan berkaitan dengan kunut. Soalan yang berkaitan dengan kunut, saya tidak tahu apa yang berlaku kepada seseorang sampai terlupa kunut sedangkan imam kunut ketika itu. Sama ada dia sedih ataupun bagaimana keadaannya. Bagaimana keadaan orang yang tidak kunut, tak kunut? Kunut pertama, kita kena ingat bahawa kunut hukumnya adalah merupakan sunat ab'ad. Dia adalah sunat, dan pada saat yang serupa kalau dia menunaikan solat secara bersendirian, disunatkan untuk sujud sahwi, bagi menggantikan keterlupaannya ketika dia tidak kunut ketika itu.
Kalau dengan imam bagaimana Ustaz? Kalau dengan imam tak payahlah buat sujud sahwi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Adapun imam itu dijadikan untuk mengimami akan solat tersebut, imam yang bertanggungjawab kepada segala-galanya. Apa yang telah dilakukan bab sunat itu akan ditampal dan ditampung oleh imam tersebut. Jadi dalam hal tersebut tidak menjadi masalah, solat tidak terbatal. Cuma dari sudut pahala bagaimana? Rugilah kita. Kerana bila sebut amalan sunat, orang yang melakukan amalan tersebut diberikan pahala. Betul. Tak buat tak dapat apa-apa, macam bonus rugilah. Tak dapat bonus, ada tak bahaya pada kita? Tak bahaya, tapi rugilah. Betul. Sebab tak dapat bonus tersebut. Wallahu a'lam. Baik, jadi yang pertama Fatihah itu perlu kita baca kerana merupakan rukun, dan yang kedua kunut ni kalau kita baca dapat pahala Ustaz Tapi kalau tak baca rugilah. Itu jawapan yang terbaik dari panel kita. Baiklah, kita ada lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Firdaus Subuhi. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz, apabila kita sebagai makmum masbuk ni, saya nak tanya mengenai masbuk ni, apabila sampai je nak sembahyang berjamaah di masjid ke di surau ke mana-mana, saya kadang-kadang tu terlewat, masbuk ni terlewat lah. Bila terlewat, masuk je ke dalam masjid, imam dah angkat takbir. Jadi kita ni biasanya disunatkan apabila masuk ke masjid itu berniat iktikaf terlebih dahulu. Nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sedangkan imam dah angkat takbir, kita dah tak sempat dah. Pasal imam dah takbir dah. Jadi adakah kita ni terus ke niat dulu ke, ataupun terus saja ikut imam niat solat yang kita akan kerjakan itu? Yang kedua ni saya nak tanya mengenai kunut tadi tu. Kadang-kadang kita ni terlupa Ustaz, kalau sembahyang seorang ni terlupa kunut, dan kalau ikut imam ialah surah sajadah apa semua ni dibuat pada waktu hari Jumaat, tapi kita sembahyang seorang terlupa. Dan kadang-kadang dia kata alah kunut tu wajib je, sunat je, sedangkan kat Mekah kadang-kadang ada yang tak baca kunut langsung subuh. Jadi apakah ia ni sunat ke ataupun diwajibkan? Buat kata Ustaz dia rugi tu sama ada hukumnya sunat wajib ke ataupun sunat ke Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid. Mesti akhiri dengan pantun. Itu sunat tu. Saya tak boleh dah. Baik Ustaz, dua soalan yang ditanyakan. Yang pertama iktikaf Ustaz Sampai-sampai tu nak solat terus ke, tapi kita dah masbuk ni. Yang kedua ialah kunut, sunat ke wajib ke, bagaimana? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada pemanggil kita Tuan Haji Umar Abdul Majid atas persoalan yang dilontarkan pada pagi ini. Pertama berkaitan tentang niat i'tikaf. Niat i'tikaf tidak semestinya dengan kita mengeluarkan suara kita menyebut nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Tapi kita berjalan ketika itu i'tikaf sudah dengan sebutan tersebut, sudah tentu bila kita sebut i'tikaf untuk duduk tetap di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, hati kita mengatakan aku lakukan ini kerana Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dianggap sebagai suatu i'tikaf. Cuma ala wajhit tamam, sebagai kesempurnaan kita. Nak sebut tu sebagai menguatkan lagi amalan kita ni yang kita buat ni kerana Allah Subhanahu wa taala, itu silakan. Baik, yang kedua berhadapan dengan wajib dan juga sunat. Apapun amalan yang kita laksanakan, bila bertembung di antara dua perkara, maka yang wajib itu mestilah diutamakan. Betul. Samalah juga dengan solat sunat tahiyatul masjid. Memanglah Rasulullah ada menyebut barang siapa yang masuk ke masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Janganlah dia duduk sehinggalah dia menunaikan solat 2 rakaat. Itu solat sunat tahiyatul masjid, tiba-tiba berhadapan dengan solat fardu. Dan itu menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Tetapi dalam hal bila bertembung antara sunat dan wajib, maka yang wajib perlu diutamakan. Ketika itu terus tumpukan kepada solat fardu bersama dengan imam, kerana kita datang dalam keadaan terlewat. Justru itu solat terus kita pergi dan kemudian bertakbir bersama dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, apa yang kita dapat, bacaan Fatihah tamat, alhamdulillah. Tidak tamat tak apa, yang penting dapat rukuk bersama dengan imam, maka ketika itu dapatlah ia rakaat tersebut bersama dengan imam. Baik, kemudian perkara yang kedua berkaitan tentang terlupa kunut terlupa berkaitan dengan kunut tersebut. Seperti mana yang telah pun saya nyatakan tadi, di dalam mazhab Asy-Syafi'i, bahawa kunut ini hukumnya adalah sunat ab'ad. Ab'ad ni diambil daripada ba'dun, sebahagian.
Artinya bila sebut dengan sunat ab'ad, itu adalah merupakan sunat kita laksanakan jika kita terlupa, maka perlu digantikan dengan sujud sahwi setelah kita selesai tahiyat akhir dan juga tasyahud akhir. Waktu itu kita disunatkan untuk sujud sahwi. Ustaz, kalau sekiranya sujud sahwi tidak dilaksanakan, maka pada saat yang serupa apakah solat kita sah ataupun tidak? Jawapannya, solat kita tetap sah kerana perkara yang kita tinggalkan itu adalah sunat, dan sunat dia tidak memberikan kesan kepada sahnya sesuatu solat. Namun begitu, jangan sampai kita meninggalkan perkara-perkara yang boleh menjadikan kesempurnaan pada ibadah solat. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah bersabda, awwalu amalin yuhasabu yaumal qiyamati as-salah. Amalan yang pertama sekali nanti yang akan disoal dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat terhadap orang-orang yang beriman adalah ibadah solatnya. Kalau solat tidak selesai, maka Allah mengarahkan kepada malaikat melihat perkara yang sunat. Tiba-tiba kita tinggalkan amalan-amalan sunat, maka rugi kita untuk mendapatkan syafaat daripada amalan-amalan sunat kita bagi menampung kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah solat tersebut. Allahu a'lam. Jadi bab sunat ni jangan kita tinggalkan supaya untuk menampung kesempurnaan ibadah kita. Bab kata ustaz tadi, cumanya bila bertembung ustaz, wajib dan sunat kena utamakan yang wajib dahulu. Baiklah, banyak lagi yang ingin kita bicarakan dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini, tetapi kita nak bertahmid seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan mungkin bagi anda yang baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang persoalan imam dan makmum untuk siri yang ketiga bersama dengan guru kita Ustaz Firdaus Subhi. Dan terima kasih juga kepada anda yang telah melakukan perkongsian di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Saya lihat di sini sudah ada 3,100 Ustaz perkongsian. Jadi kepada anda yang sedang menonton dan belum melakukan perkongsian, cepat-cepat tekan butang share untuk kita menyebarkan perkongsian ilmu pada pagi ini. Baiklah, soalan seterusnya kita nak raikan dari Aisyah Echa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah lebih afdal bagi seorang imam dahului lafaz usalli sebelum lafaz takbiratul ihram? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Aisyah atas soalan. Baik, terima kasih kepada Puan Aisyah atas soalan tersebut. Di dalam mazhab Syafi'i, jika kita melihat antaranya catatan daripada Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu', dalam kitab Mughni Muhtaj dan beberapa kitab-kitab mazhab Syafi'i yang lain, maka sebutan usalli ini sebagai takkid, sebagai pengukuhan terhadap niat yang hendak dilaksanakan. Dan kalau kita melihat di dalam kitab-kitab tersebut disebut dengan nama yustahab. Yustahab ni artinya digalakkan ataupun disunatkan supaya kita dapat menumpukan amalan tersebut. Jadi apakah dia menjadi satu keutamaan? Jika sekiranya imam ingin menyebutkan, silakan. Tetapi jika sekiranya imam tidak sebut usalli dan terus niat masa takbiratul ihram, sebab mahallun niyah, tempat untuk kita berniat itu adalah bermula daripada kalimah Allahu sampailah kepada kalimah akbar. Itu adalah merupakan tempat untuk kita meniatkan ibadah solat fardu ketika kita menunaikan solat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan sahaja. Kalau sekiranya seorang imam tu memang sudah terbiasa dengan menyebut usalli, silakan sahaja untuk menyebut, sebab ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan hukumnya adalah mustahab, disunatkan dan digalakkan untuk menyebut ucapan tersebut. Wallahu a'lam. Jadi itulah hukumnya untuk kita sebagai seorang imam, mustahab dan disunatkan untuk kita menyebutnya. Baiklah, kita ada lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam, Kak Yat sini, Nur Hayati Ismail. Apa khabar Kak Yat?
Alhamdulillah. Da'i apa khabar? Alhamdulillah. Silakan Kak Yat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahniah Kak Yat ucapkan pada Ustaz yang sentiasa istiqamah membantu masa-masa banjir Ustaz. Allahumma amin. Soalan Kak Yat Ustaz. Kak Yat nak tahu kaedah terbaik dalam kita membaca surah Al-Fatihah. Sebab kadang ada makmum yang baca seolah-olah macam nak tilawah pula Ustaz. Macam Al-Fatihah tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Slow sangat, perlahan sangat. Jadi Kak Yat nak tahu apakah kaedah terbaik. Dan adakah kita boleh sesuka hati untuk mufarakah bila kita tengok macam imam kita dah terlepas Ustaz. Dan soalan Kak Yat yang kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan dua rukun yang sempurna? Maksud Kak Yat bila kita jadi makmum yang masbuk. Dan soalan Kak Yat yang ketiga. Halo Ustaz. Ya, silakan. Okey. Soalan Kak Yat yang ketiga, adakah kita dikira beradab sekiranya dalam imam membaca doa bila akhir solat kita terus berlalu? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat, pemanggil setia hujung nyawa kita juga, bertanyakan 3 soalan pagi ni. Selalu 2 je Ustaz. Masya-Allah. 3 soalan. Yang pertama, kaedah bacaan Fatihah yang betul. Kena perlahan ke, laju ke? Yang kedua, apakah itu 2 rukun yang sempurna? Dan yang ketiga, adakah kita ni lah bila kadang-kadang imam sedang wirid kita terus beredar Ustaz? Adakah itu dikira sebagai tidak beradab? Silakan. Baik, terima kasih Kak Yat kerana sentiasa setia untuk terus membuat panggilan demi panggilan di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan dan memanjangkan usia Kak Yat dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Soalan yang pertama berkaitan tentang apa tadi? Kaedah bacaan surah Al-Fatihah. Kalau sekiranya dia menjadi seorang imam, maka bacaannya perlulah dalam kadar yang sederhana. Ya, walaupun dia adalah merupakan ahlut tilawah. Maksudnya dia adalah merupakan seorang ahli kepakarannya dalam bab tilawatul Quran, maka dia tidak sepatutnya untuk membaca dengan bacaan tersebut di saat ketika dia menjadi imam, seperti mana yang berlaku dalam kes Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Afattanu anta ya Muaz, afattanu anta ya Muaz." 3 kali Rasulullah tegur Sayyidina Muaz ibn Jabal, apakah kamu pembawa pecah belah di kalangan umat ini wahai Muaz? Sebabnya kenapa? Kerana kamu memanjangkan bacaan solat ketika itu, sedangkan di belakang kamu itu ada orang yang sakit, ada kanak-kanak kecil yang sedang menangis, ada mereka yang memiliki tugasan-tugasan dan juga perkara-perkara penting. Kalau dia menjadi seorang imam, maka baca dalam keadaan kadar yang sederhana. Kalau nak baca dalam keadaan panjang, jika makmum yang berada di belakang redha, itu tidak menjadi masalah. Dia baca taranum. Ustaz, bacalah dalam bentuk bacaan kiraat yang pelbagai. Setiap hari bertukar-tukar kiraat tersebut dengan kadar yang panjang, kami seronok dengan suara Tuan Imam contohnya. Maka kalau sekiranya relate itu memang berlaku di kalangan makmum yang ada, maka ia tidak menjadi masalah dalam hal tersebut. Seterusnya para hadirin penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika dia menunaikan solat secara bersendirian, nak baca dengan kadar yang panjang itu silakan. Selagi tak keluar daripada waktu. Betul. Maknanya kalau selagi tak keluar daripada waktu, dia nak tunaikan bacaan solat secara panjang sebab dia berada dalam solat, dan solat itu adalah merupakan amalan yang terbaik di sisi Allah, silakan sahaja untuk melaksanakan. Sebab biasanya berbeza. Kalau kita buat solat secara bersendirian pendek sahaja. Tapi buat solat secara berjamaah, kita baca dalam keadaan panjang. Itu kebiasaan yang berlaku. Okey, seterusnya perkara yang kedua tadi tentang 2 rukun sempurna. Dia disebut bukan ini berkaitan dengan makmum muwafiq ya, mereka yang sempat bersama dengan imam. Maknanya diberikan kelonggaran kepadanya untuk dia tertinggal daripada imam bagi menghabiskan bacaan Fatihah tersebut dengan 2 rukun. Bukan dia tidak disebut dengan dalam kitab tidak disebut dengan sempurna, tapi 2 rukun yang panjang. 2 rukun yang pendek yang dianggap pendek itu iaitulah i'tidal, dianggap sebagai rukun yang pendek. Duduk antara 2 sujud juga dianggap sebagai rukun yang pendek, itu tidak dikira dalam bab tersebut. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan maksud 2 rukun yang panjang. Itulah yang dimaksudkan tadi dengan perkataan 2 rukun yang sempurna. Dan kemudian tentang yang beradab apabila habis wirid Ustaz. Okey, di antara sifat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, ketika kita menunaikan ibadah salat di hadapan Allah, sebenarnya kita sedang berbicara dengan Allah. Kalau kita berada di istana bersama dengan tuanku, Masya Allah, kita akan keluar daripada majlis tuanku ini setelah selesai majlis.
Maksudnya selagi mana majlis tak selesai, waktu itu duduklah nak buat apa, hatta nak keluar buat air kecil pun kena minta ada adab dia. Ada adab yang tertentu yang minta izin terlebih dahulu. Apatah lagi kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada dua waktu asma' ad-du'a. Rasulullah menyebut, apakah waktu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah waktu yang mana Allah paling mendengar doa kita? Rasulullah kata fi jawfil lail al-akhirah, iaitulah pada solat di waktu malam yang terakhir, yang pertama, dan yang kedua fi duburi kulli salatil mafruḍah, iaitulah pada setiap akhir solat yang difardukan, al-maktubah, yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua waktu ini kalau kita berdoa pada Allah, doa kita akan didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba kita beredar. Maka itu adalah merupakan, kalau bahasa kita kata tak beradablah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dengar handphone kita letak ada bunyi dan sebagainya, vibrate dan sebagainya, penting bagaimanapun keadaan, jangan sampai kita mengutamakan kepentingan dunia berbanding dengan kepentingan kita untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mulakan dengan zikrullah. Ruang-ruang zikir kita itu adalah anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya hadis-hadis yang berkaitan tentang fadail al-azkar ba'da salat al-mafruḍah atau al-maktubah, iaitulah tentang fadilat-fadilat zikir-zikir setelah selesainya kita menunaikan solat yang fardu. Itu ada disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Wa qala tamamil mi'ah, dan dikata pada untuk sempurnakan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah mengatakan seluruh dosa-dosa kecil kita, walaupun dia seumpama buih-buih yang berada di lautan, itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, jadi itulah sedikit sebanyak pencerahan yang telah diberikan oleh guru kita. Kalau boleh Fatihah itu kita bacalah sekadarnya kalau kita imam, dan kalau boleh habis solat kita duduklah seketika untuk berwirid dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita nak bertasbih seketika kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim juga Ustaz Firdaus Subhi membicarakan berkenaan persoalan imam dan makmum siri yang ketiga. Banyak yang telah kita bicarakan, antaranya syarat nak menjadi imam, antaranya kaedah bacaan Fatihah, dan mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh guru kita dapat juga kita kongsikan kepada sahabat maupun keluarga kita yang lain, insya-Allah. Baiklah, soalan seterusnya kita nak raikan dari Salrasid Cikci bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah bacaan talqin sudah diamalkan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, ada ketikanya bacaan tasbih, tahmid dan tahlil selepas solat dibaca 33 kali kesemuanya. Namun ada sesetengah imam tidak membaca dan terus berdoa. Yang mana lebih afdal? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Salrasid Cikci atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Salrasid Cikci atas soalan yang telah pun dikemukakan. Perkara yang pertama, apakah talqin itu ada dilakukan ataupun diamalkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, dari sudut amalan tersebut itu, tujuan daripada talqin dikubur sebagai contohnya. Dia bab talqin ni banyak maksud dia. Ya. Kalau ikut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Ya, ajarkanlah. Talqin bermaksud mengajar. Ajarkanlah olehmu kepada mayat-mayat kamu ataupun mereka yang berada, yang dimaksud dengan mayat itu masih berada dalam keadaan nazak, itu kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau itulah yang dimaksudkan dengan babut talqin, itu tidak menjadi masalah.
Kerana Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kepada kita untuk memberikan ataupun mentalqin simati ataupun jenazah sebelum dia meninggal. Waktu itu berada dalam keadaan nazak, kita dianjurkan untuk mengajar mereka mengucap kalimah la ilaha illallah agar meninggalnya dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam bab talqin di kubur sebagai contohnya, apakah ia merupakan perkara yang diamalkan oleh Nabi? Kaifiatnya tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya tidak dilakukan, perbuatan dan amalan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan, tapi tidak bermakna bila Rasulullah tidak melakukannya ia membawa kepada perkara yang haram. Sebab itu saya teringat ada sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya Husnul Tafahum fi darki fi masalah tarki, disebut tentang eloknya kefahaman kita berkaitan tentang amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia membicarakan sebanyak 6 ciri sebab kenapa Rasulullah tinggalkan dan tidak boleh kita mengatakan ia merupakan perbuatan yang haram. Salah satunya, saya tak nak memanjangkan perbincangan kita berkaitan dengan hal tersebut, salah satunya kerana ada umumnya dalil daripada hadis ataupun Al-Quran yang mensyariatkan hal tersebut. Bab talqin sebagai contohnya, kita bertujuan untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup ketika itu. Tak baca kitab tak apa, bagi nasihat, berikan peranan. Kita akan meninggal bertemu dengan Allah, kerana si mati memanglah dia akan disoal dan ditanya oleh malaikatullah. Itu hakikat daripada talqin. Cumanya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata istaghfiru li ahikum fa in minta ampunlah kamu kepada saudara kamu yang berada di dalam kubur ini, fa innahu yus'al, dia sedang ditanya dan disoal oleh malaikat tentang dirinya ketika itu, agamanya dan sebagainya. Kita minta ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa kepada si mati ini, ampunkanlah dosa kepada si mati ini. Boleh sahaja kita lakukan apapun perbuatan-perbuatan tersebut selagi tidak melanggar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan selagi ada dalilnya yang umum daripada Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan sahaja untuk kita melaksanakan amalan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, tentang tasbih, tahmid dan tahlil. Baik, berkaitan tentang bab mana yang lebih afdal. Di antara imam dia tak baca, dia terus baca doa. Habis saja memberikan salam dan kemudian membaca doa, berbanding dengan imam berzikir terlebih dahulu, antara zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan kemudian barulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila buat perbandingan seumpama itu, maka sudah tentulah berzikir itu lebih diutamakan. Sebab adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala perlu kita puji Allah terlebih dahulu. Kita nak minta kepada seseorang, takkan kita terus minta. Puji dulu. Kita puji dulu. Ayah ni baik, alhamdulillah, ayah bonus banyak dapat duit dan sebagainya akhir tahun ni. Contohnya, bagilah lebih sedikit pada kami. Contoh, ataupun seorang isteri, dia memberikan pujian-pujian kepada suaminya terlebih dahulu. Barulah suami ketika itu naik semangat. Bila naik semangat, kata okey, tak apalah, ambillah seluruh duit yang ada dekat bagi semua Ustaz. Sebagai contohnya. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mulakan dengan zikrullah. Zikir kita sebagai tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tanda ta'addubil abdi ala Allah atau ilallah. Beradabnya seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan ada kelebihan-kelebihan yang banyak dengan zikir-zikir yang kalau kita boleh rujuk dalam kitab Al-Azkar yang dicatatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi zikir terlebih dahulu, barulah kita memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan zikir pun bukanlah banyak Ustaz 33 kali. Jadi kalau kita dapat buat zikir tersebut, mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah dan pahala kita ditambah oleh Allah di sisinya, insya-Allah. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz Firdaus, saya Ismail. Okey, soalan saya begini, tanya Ustaz, ada 2 soalan ringkas. Yang pertama, bagaimanakah cara kesempurnaan mufarakah daripada imam? Yang kedua, tentang kepribadian atau perangai imam dalam waktu solat dan di luar solat bersama masyarakat ataupun ahli syariah. Okey, akhiri saya dengan pantun dulu untuk da'i. Hujan turun di waktu pagi, pakai payung pergi mengaji. Senyum nampak gigi, panjang umur jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersenyum saya pagi ini. Terima kasih Tuan Ismail Mak Isa atas soalan dan juga pantun pada pagi ini. Baik, yang pertama tentang cara mufarakah yang sempurna, Ustaz.
Yang kedua, peribadi imam dalam dan luar solat, Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail Mat Isa atas soalan yang dikemukakan. Menarik, bagaimana cara nak mufarakah dengan imam. Sebab apa nak mufarakah ni? Satu soalan yang kadang-kadang timbul. Ada question mark di situ. Tanda kenapa kita nak keluar daripada imam tersebut. Okey. Kalau secara automatik imam terbatal, waktu itu dia tidak menjadi masalah, boleh digantikan dengan makmum yang lain. Jadi kalau katakan kita nak mufarakah dengan imam dengan sebab keuzuran kita, bi'uzrin. Uzurnya apa? Sebab sakit, contohnya dia tidak mampu untuk meneruskan, ataupun mungkin atas sebab-sebab yang tertentu, ada keuzuran syar'i yang dibenarkan ketika itu nak buang air besar dan sebagainya, lantas dia mufarakah. Bagaimana caranya? Dia berniat, saya keluar daripada imam, maknanya saya tidak lagi berjamaah bersama dengan imam. Dengan bahasa apapun, dalam hati kita mengatakan saya mufarakah daripada imam, maka ketika itu sudah dianggap kita keluar dengan niat yang telah pun kita tuturkan pada hati kita untuk keluar daripada imam. Jadi waktu itu sudah dianggap dia tidak lagi bersama dengan imam dalam solat yang dilaksanakan ketika itu. Dan kalau katakan imam baca tadi panjang sangat, betul, imam terlalu panjang bacaan tersebut, sedangkan dia ada kerja-kerja ataupun ada sesuatu perkara yang terlalu penting untuk dilaksanakan ketika itu, maka pada saat yang serupa dia boleh juga mufarakah seperti mana yang berlaku di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh Saidina Muaz ketika itu? Kerana salah seorang sahabat ketika itu membatalkan solat, dan dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Saidina Muaz membaca dalam kadar yang panjang. Itu soalan berkaitan dengan hal tersebut. Ada lagi tadi soalan tak? Ada, Ustaz, tentang peribadi, Ustaz. Okey, baik, peribadi berkaitan dengan imam di dalam solat dan juga di luar solat. Imam, pertama, imam kena faham tentang situasi dan keadaan di saat ketika menunaikan solat, situasi dan keadaan jemaah yang berada di belakang. Seperti mana yang saya perkatakan tadi, bacalah menjadi seorang imam, jangan baca dalam kadar yang panjang dan jangan baca dalam keadaan yang terlalu cepat, sehingga makmum yang ada di belakang, kalau panjang sangat tadi menyebabkan mereka ini akan menimbulkan masalah, kalau pendek sangat juga menimbulkan masalah dari sudut bacaan. Terlalu laju bacaan tersebut, itu juga bukan merupakan sifat yang terbaik bagi seorang imam yang mengendalikan amalan solat tersebut. Baca dengan kadar yang sederhana, dengan kadar sekurang-kurangnya makmum yang berada di belakang itu dapat mengikuti ataupun menyelesaikan bacaan Fatihahnya bersama dengan imam. Caranya bagaimana? Kalau ada kritikan, kritikan tu bagus. Memang sepanjang pengalaman saya menjadi seorang imam tu, memang kadang-kadang ada kritik, Ustaz, terlalu panjanglah. Terima sahaja apa yang dikritik ketika itu, dan kritikan itu sebenarnya membina karakter kita untuk menjadi seorang imam yang terbaik. Begitu juga dari sudut selesai daripada ibadah solat tersebut, imam jangan dia menjadikan solat berjamaah itu hanya pada waktu dia bertugas. Waktu tak bertugas memang tak pernah jumpa pun di masjid sebagai contohnya. Cuma satu perkara yang perlu difahami juga, bagi makmum jangan timbul suuzon pada imam tersebut. Mungkin dia tak berada di situ, dia berada di tempat lain. Dia ada pengisian ataupun tugasan-tugasan utama yang lain. Itu juga perlu ada pada jiwa seorang makmum, timbulkan sifat husnuzan billah. Cuma bagi seorang imam, bila dia menjadi seorang imam, hakikatnya dia adalah merupakan pemimpin pada masjid tersebut. Buktikan dan tunjukkan dia penampilannya sebagai seorang imam, dan menunjukkan tanda-tanda sifat tawaduk dan juga sifat yang terbaik bagi seorang imam itu sendiri. Berbicaralah dengan masyarakat, berbicaralah dengan makmum yang kadang-kadang selesai solat terus masuk ke bilik dan sebagainya, tidak ada ungkapan-ungkapan, perbualan-perbualan yang berlaku, sehingga akhirnya yang dikatakan hubungan imam dan makmum hanya dalam solat sahaja. Di luar daripada solat tidak ada hubungan, sedangkan dalam Islam mengajar pada kita untuk mengeratkan hubungan sesama umat Islam itu sendiri, apatah lagi dia bergelar sebagai seorang imam. Wallahu a'lam. Dan mungkin juga imam boleh bertanya kepada makmum, okey ke bacaan saya nak dipanjangkan lagi ke, nak dipendekkan lagi ke, supaya apa? Harmoni hubungan makmum dan juga imam. Baiklah, kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi macam biasa teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim juga Ustaz Firdaus Subhi membicarakan berkenaan persoalan imam dan makmum untuk siri yang ketiga. Banyak yang telah kita bicarakan pada pagi ini dan mudah-mudahan memberi ilmu yang baharu untuk kita semua insya-Allah. Baiklah, kita nak meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook. Intan Zurina Abdul Razak bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah wujud sebarang keadaan di mana seorang makmum dibolehkan untuk mengikut membaca Al-Fatihah bersama imam atau ianya dilarang sama sekali? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga kepada Intan Zurina atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Intan Zurina atas soalan yang diajukan, perkara yang berkaitan dengan bacaan Fatihah. Ada beberapa perkara yang tidak dibenarkan ataupun ada perkara yang tidak dibenarkan kita muwafaqah ataupun selari dengan imam dalam kita melakukan perbuatan di waktu ketika menunaikan solat. Perkara yang tidak dibenarkan apa dia? Iaitulah ketika imam takbiratul ihram. Waktu imam takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram, maka ketika itu solat kita sebenarnya kita menunaikan solat bukan secara berjamaah, kita menunaikan solat secara bersendirian. Tapi kalau kita niat ketika itu kita berniat menunaikan solat mengikut imam, solat kita terbatal. Sebab waktu itu belum dikira sebagai seorang imam, belum dikira sebagai solat berjamaah disebabkan imam belum masuk lagi dalam solat tersebut. Bermulanya solat itu dengan takbiratul ihram, tapi takbiratul ihram imam belum lagi selesai, tiba-tiba kita bertakbir bersama dengan imam ketika itu, maka solat kita terbatal. Adapun dalam membaca surah Al-Fatihah, kalau sekiranya seiring, ia masih lagi dalam kadar yang dibenarkan ataupun solat masih lagi sah, tapi hukumnya adalah makruh. Dari sudut bacaan yang sepatutnya kita dengar daripada bacaan imam terlebih dahulu, seperti mana ini dalam bab solat jahar lah, solat secara kuat, solat secara lantang. Maka dalam saat ketika itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran, fa idza quri'al Quran fastami'u. Allah sebut dalam Al-Quran apabila Al-Quran itu dibaca maka hendaklah didengari. Jadi waktu itu kita kena selesaikan dahulu bacaan imam. Setelah daripada itu bila imam sebut waladdallin, kita sama-sama untuk bersama dengan imam bagi menyebut kalimah amin seperti mana yang dianjurkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang pertama, apakah membatalkan solat? Waktu itu solat tidak terbatal, tapi perbuatan tersebut hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Tadi soalan lain ada tak? Satu soalan saja Ustaz. Satu soalan berkenaan tentang Al-Fatihah tadi. Jadi sebaiknya kita dengarkan dahulu dan kemudian kita baca surah Al-Fatihah tersebut. Baik Ustaz, disebut juga tentang perbincangan kita pada pagi ini, imam dan makmum. Ada juga yang bertanya tentang apakah itu masbuk yang sebenar Ustaz? Sebab ada orang faham ialah masbuk ni tertinggal rakaat. Jadi adakah keluasan makna masbuk yang lain Ustaz? Ada beberapa pandangan-pandangan yang diutarakan di kalangan para ulama di dalam mazhab Syafi'i. Di kalangan mereka ada yang menyebut bahawa yang dimaksudkan dengan masbuk, sebab kalimah masbuk itu didahului daripada kalimah sabaqah. Masbukun itu dia ismul maf'ul, didahului. Maksudnya imam telah mendahului akan solat tersebut sebelum makmum tadi datang untuk bersama-sama dengan imam bagi mendapatkan pahala jamaah tersebut. Maka itu dinamakan dengan nama masbuk. Sebab itu ada ta'rifan. Contohnya dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan nama masbuk iaitulah imam makmum yang tidak sempat bersama dengan imam pada takbiratul ihram imam. Sementara saya nak mengambil pandangan yang menarik juga daripada Imam Al-Bujairimi di dalam kitabnya yang merupakan pencerahan ataupun penjelasan daripada kitab Al-Iqna, catatan daripada Khatib Asy-Syarbini. Apa yang disebut rahimahumullah, wa'lam annal ma'muma imma muwafiqun wa imma masbuqun wal awwalu man adraka min qiyamil imami qadran yasi'ul fatihata bin nisbati lil wasatil mu'tadil. Okey, itu penting. Dia kata ketahuilah bahawa sesungguhnya makmum itu dia ada dua jenis, makmum muwafiq dan juga makmum masbuk. Adapun makmum yang disebut dengan nama makmum yang muwafiq wal awwalu, iaitulah makmum yang memperolehi bacaan Fatihah bersama dengan imam ketika imam tersebut berada dalam keadaan berdiri. Dengan kadar yasi'ul Fatihah bin nisbati lil wasatil mu'tadil, mengikut kadar yang sederhana pada bacaan imam tersebut. Jadi maksud daripada hadis ini, makmum yang muwafiq
iaitulah makmum yang sempat membaca bacaan Fatihah ketika berdirinya imam dengan bacaan yang kadar sederhana. Okey. Bagi makmum yang tidak sempat membaca bacaan Fatihah bersama dengan imam, sama ada pada rakaat yang pertama ataupun pada rakaat yang kedua ataupun pada rakaat berikutnya, maka kalau dia tidak sempat disebabkan lajunya bacaan imam tersebut, maka dia akan bertukar menjadi istilah makmum yang masbuk. Maknanya bagaimana? Kalau sekiranya pada permulaan dia adalah merupakan muafiq, tiba-tiba pada rakaat kedua pada bacaan imam terlalu laju sehingga dia tidak dapat mengikuti bacaan tersebut, maka ketika itu dia akan bertukar dari sudut statusnya, dia menjadi masbuk disebabkan berdasar kepada takrifan yang disebut oleh Khatib Syarbini ini, menunjukkan bahawa dia tidak berkesempatan bacaan Fatihahnya tersebut kerana lajunya bacaan imam. Waktu itu dia boleh sahaja untuk tidak meneruskan bacaan tersebut untuk rukuk bagi mendapatkan rakaat tersebut disebabkan lajunya bacaan Fatihah tadi. Allahu a'lam. Jadi itu keluasan masbuk yang telah dinukilkan oleh Imam Ustaz Al-Bujairi Al-Bujairimi. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam, Ustaz dan Da'i. Saya Hajah Normah binti Haji Dolah daripada Ampang. Ya, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hajah. Saya soalan saya begini Ustaz. Bila saya berjemaah menjadi jemaah katakan solat lepas tu imam baca surah terlalu panjang, boleh tak lepas saya baca Fatihah, saya membaca surah saya sendiri, Ustaz? Adakah dibolehkan daripada saya berdiri saja, saya baca surah untuk diri saya? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Hajah Normah Haji Dolah atas soalan. Berkenaan bolehkah makmum Ustaz baca surah lain? Silakan. Baik, terima kasih kepada Hajah Norma atas soalan tersebut. Pertama, kita kena ingat bahawa dalam bab solat tidak ada kalam-kalam yang boleh kita tuturkan melainkan sekiranya ia merupakan zikrullah, zikir pada Allah, sama ada tasbih, sama ada doa-doa yang maksur daripada Al-Quranul Karim. Itu tidak menjadi masalah selagi mana ia merupakan apa yang disebut sebagai berzikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalam manusia, termasuklah kita menegur seseorang yang ataupun imam yang ketika itu berlaku kesilapan ataupun imam tak boleh nak menyambung bacaan tersebut ataupun imam ketika itu timbul keraguan dari sudut rakaat dan sebagainya, ditegur dengan kalimah subhanallah atas nama zikir, bukan di atas nama kita nak menegur, sebab bila kita sebut dengan nama menegur, dia akan bertukar maknanya ataupun pengertiannya dengan kita mengatakan kita tegur itu menjadi bahasa manusia, bukan lagi zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, juga akan menyebabkan solat kita terbatal. Soalannya tadi berkaitan dengan bacaan yang dibaca kerana imam membaca surah dalam kadar yang panjang ketika itu sehingga menyebabkan hilangnya khusyuk. Kerana solat yang terbaik kita nak melahirkan khusyuk kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau itulah yang kita mahukan daripada apa yang kita nak laksanakan tadi bagi melahirkan khusyuk kita kepada Allah, silakan sahaja. Kerana orang yang menunaikan salat dalam keadaan khusyuk itu disebut oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah cemerlang dan berjaya orang-orang yang beriman. Salah satu ciri orang yang beriman, mereka menunaikan solat dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan saja dan dibenarkan untuk membaca akan ayat suci Al-Quran jika dengan bacaan tersebut dapat melahirkan kehusyukan ketika menunaikan solat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiada masalah Ustaz tiada masalah untuk kita membaca surah yang lain berbanding imam. Baiklah, saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh Nurul Hidayah Saifuddin di ruangan Facebook kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bolehkah makmum meneruskan solat bersendirian andai tiada yang ingin menjadi pengganti imam? Bagaimana pula bagi sesetengah jemaah andai imam terbatal solatnya, para jemaah juga memberhentikan solat mereka dan kembali memulakan daripada awal dengan imam yang baru? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nurul Hidayah Saifuddin atas soalan. Subhanallah.
Terima kasih kepada Puan Nurul Hidayah Saifuddin atas soalan yang dikemukakan. Sebab itu penting kepada kita ni, kita belajar bab yang berkaitan dengan hukum antara imam dan makmum. Betul, bagaimana cara kita nak menggantikan. Dan inilah yang kadang-kadang berlaku di kalangan masyarakat kita yang kerana tidak memahami amalan tersebut. Saya nak tambah sedikit cerita yang berlaku. Pernah saya pergi ke sebuah tempat, jadi waktu itu saya nak menunaikan solat secara jamak dan qasar. Saya maklumkan kepada jemaah, ada seorang ketika itu datang, saya nak buat solat jemaah. Saya kata pada dia, saya nak buat solat jamak qasar ni. Dia kata, okey silakan. Jadi waktu itu pada rakaat, bila saya qasarkan yang 4 rakaat menjadi 2, saya bagi salam. Dia pun bagi salam juga dan kemudian dia mengundur ke belakang, dia tunaikan solat sekali lagi. Macam mana pula solat tersebut, padahal dia bangun untuk menyambung ibadah solat yang masih lagi belum sempurna, sebab dia menunaikan solat secara sempurna. 4 rakaat, yang saya menunaikan 2 rakaat. Puncanya kenapa? Kerana kejahilan yang kadang-kadang berlaku. Pada saat ketika soalan yang pertama tadi ditimbulkan, boleh tak dia menunaikan solat secara bersendirian kerana tidak ada pengganti imam? Tiba-tiba imam tak ada. Jadi akhirnya masing-masing nak tunaikan solat bersendirian. Jawapannya dibenarkan, tapi dengan syarat dia berniat mufarakah daripada imam ketika itu. Jadilah dia selesai jamaah tersebut. Yang sepatutnya ada pengganti ke hadapan, tapi pengganti tidak ada, maka ketika itu dia boleh menunaikan solat secara bersendirian. Yang sepatutnya pada saat ketika itu perlunya pengganti kerana nak dapatkan pahala 27 kali ganda tersebut. Justru itu sepatutnya ketika itu ada imam, bila imam terbatal solat, imam perlu menarik seseorang yang berada di belakang itu bagi menggantikan tempatnya. Itu di antara tugasan sebagai seorang imam, untuk menggantikan tugasannya bila dia terbatal dalam menunaikan solat. Pandang ke hadapan, letakkan hidung, dan kemudian ini seperti mana yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau, dalam kitab beliau itulah, kitab fiqh beliau itu, dan kemudian ditarik orang yang berada di belakangnya itu untuk menjadi imam di hadapan. Kalau tidak ada ustaz, bagaimana? Sesiapa sahaja boleh menggantikan jika dilihat tidak ada sesiapa yang menggantikan tempat imam tersebut. Untuk menjadi imam yang akan meneruskan solat tersebut secara berjemaah. Dan kemudian bagaimana pula keadaan yang kedua, bila imam tidak ada waktu itu, masing-masing batalkan sembahyang. Buat imam baru. Dalam hal tersebut, perbuatan kita membatalkan solat hukumnya berdosa. Haram perbuatan tersebut. Sebab tanpa sebab. Apa keuzuran? Ustaz, uzur sebab imam tak ada. Imam tak ada, gantikan sahaja dengan makmum untuk menggantikan tempat imam tersebut. Betul. Jadi dalam hal tersebut tidak ada keuzuran pun yang ada yang berlaku ketika itu, tiba-tiba dibatalkan solat tersebut, maka hukumnya adalah haram dan boleh membawa kepada perbuatan dosa. Justru itu makmum perlu menggantikan juga tempat imam tersebut bagi meneruskan solat yang sedang dilaksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi rugi ustaz kalau kita sedang solat jemaah kemudian imam terbatal, jadi ada seorang wakil yang naik ke atas untuk menggantikan imam. Baiklah, kita nak bertakbir seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Pastikan original baru beli. Baiklah, masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga panel kita Ustaz Firdaus Subhi, membicarakan berkenaan persoalan imam dan makmum. Tadi banyak kita ajukan soalan berkenaan solat fardu Ustaz. Solat fardu 5 waktu. Kadang-kadang saya bertanya juga, macam bagaimana jikalau kita ini masbuk solat jenazah Ustaz? Kita sebagai makmum yang masbuk dalam solat jenazah, bagaimana? Silakan Ustaz. Menarik. Terima kasih Da'i atas soalan tersebut. Katakan waktu itu kita nak pergi dah solat jenazah tersebut, tapi tiba-tiba imam bersama dengan jamaah yang ada telah pun berada di pertengahan solat jenazah tadi.
Katakan dia berada pada takbir yang ketiga, iaitu membaca doa sebagai contohnya. Dan kita datang, apa yang kita nak buat? Waktu itu kita pun takbir untuk salat jenazah, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan waktu itu kita teruskan dengan bacaan Fatihah, biarpun imam ketika itu dia membaca doa tersebut. Okay. Kemudian diteruskan bila imam memberikan salam pada takbir yang berikutnya, biasanya sebelum imam membaca salam, imam ada baca doa sedikit, ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sebagai contohnya, barulah imam bagi salam. Pada waktu itu apa yang dibuat? Waktu itu dia akan meneruskan dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila imam membagi salam, teruskan dengan 2 takbir yang masih lagi belum diselesaikan. Itu bagi seorang makmum yang masbuk, yang terlewat dalam solat jenazah. Ya, mana kata kalau hutang 2 takbir lah Ustaz perlu diulang. Baiklah, itu berkenaan solat jenazah. Bagaimana pula Ustaz tentang kalau kita ini makmum yang masbuk, kita ada imam itu dia terbatal pada rakaat ketiga ataupun keempat, sedangkan imam tersebut dia ada terlupa tahiyat awal Ustaz. Okey. Menarik juga soalan seumpama ni berkaitan dengan makmum masbuk. Imam terbatal ketika itu. Tiba-tiba tadi soalan yang menarik juga ditimbulkan, tak ada siapa nak ganti. Betul? Kita ada tahu maklumat tersebut, kena ganti ni makmum. Tapi tak ada pun seorang makmum muafiq yang menggantikannya, maka kita ketika itu terus berada sedangkan kita berada dalam keadaan masbuk. Mungkin ada 4 ataupun 5, kita datang lewat, kita berada di ujung, kemudian kita bangun berkehadapan menyambung solat tersebut. Maka apa yang perlu dilakukan oleh makmum tersebut? Pertama, makmum masbuk perlu untuk mengetahui berapa rakaat imam telah laksanakan. Kalau dia tahu tadi, dia tengok tahiyat tasyahud pada tasyahud awal ataupun pada tahiyat awal. Pada tahiyat awal tadi makmum imam bangun dan kita kita tahu kita berada pada rakaat yang ketiga. Maka apa yang kita buat ketika itu, selesaikan sahaja solat yang kita laksanakan bersama dengan makmum-makmum yang ada. Setelah selesai pada tahiyat, sebab bab tersebut tak jadi masalah, yang sempurna sama. Kita tunaikan solat yang pertama, bermakna kita bangkit tunai solat yang pertama, sementara makmum yang muafiq tadi tunaikan solat yang ketiga atau rakaat yang ketiga. Jadi sama dari sudut kaifiatnya. Bila pada rakaat yang terakhir, saat ketika tahiyat akhir tersebut, apa yang dibuat? Maka ketika itu imam yang masbuk dia boleh bangkit untuk meneruskan pada rakaat berikutnya, sementara makmum yang telah pun selesai pada rakaat yang keempat, dia boleh memberikan salam dengan syarat mufarakah, dia berniat bercerai ataupun berpisah dengan imam. Satu. Dan terbaiknya bagaimana? Ulama mengatakan terbaiknya kita menunggulah imam yang tadi belum selesai solat itu sampai tahiyat akhir. Bila dia tahiyat akhir, bagi salam bersama dengannya, barulah dia akan mendapat pahala yang sempurna. Itu yang biasa. Tapi soal tadi daripada soalan yang dikemukakan oleh Da'i Hakim, imam ketika itu dia terlupa pada sunat ab'ad. Contohnya dia berada pada rakaat yang kedua. Makmum masbuk tadi berada pada rakaat yang kedua bersama dengan imam. Imam rukuk, makmum pun dapat rukuk. Tiba-tiba pada tahiyat yang pertama tadi itu, dia tidak berlaku, tidak dilaksanakan, sedangkan makmum yang berada bersama dengannya sebut subhanallah. Bermakna dia pun tahu, dia ni berada pada rakaat yang kedua. Apa yang dia buat ketika itu, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, ketika makmum masbuk tadi yang dia bertukar status menjadi imam, dia berada pada rakaat yang ketiga. Pada tahiyat akhir tu, dia kena duduk pada tahiyat akhir sebagai menandakan dia sebagai seorang imam nak memberitahu kepada jemaah, kerana jemaah berada dalam keadaan masbuk. Saya harap ini difahami oleh para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, kerana dia mengikut kaifiat yang dilaksanakan oleh imam yang asal yang terbatal hadas tersebut. Dan pada tahiyat tersebut tu dia kena sujud sahwi. Sebagai menandakan sifat sebagai seorang imam yang tadi terlupa untuk melaksanakan tahiyat yang pertama. Setelah sujud sahwi, apa yang dibuat? Dia bagi salam tak? Dia akan teruskan bangkit untuk menambah satu rakaat yang masih lagi belum berbaki ketika itu, dan kemudian dia duduk, nanti dia memberikan salam bersama dengan jemaah berada di belakang, ataupun jemaah tadi dah memberikan salam masing-masing dengan niat mufarakah daripada imam. Subhanallah, indahnya solat berjemaah. Tapi tak apa, kepada ibu-ibu ayah-ayah yang mungkin macam keliru je ni, tak apa, boleh ulang tayang, kita dengar semula di ruangan Facebook kita, tarik dengar balik. Tak faham ni, tarik balik supaya apa? Kita faham tentang bagaimanakah kaedah sebenar menjadi makmum maupun imam. Baiklah, saya suka dengan soalan yang diajukan oleh Ummi Hani.
Ada 3 soalan Ustaz. Tak apa, kita pergi satu persatu. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam serta sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Amin. Kita musafir dalam perjalanan dan dah berniat untuk jamak takdim Zuhur dan Asar. Kemudian dalam masjid yang kita singgah sedang berlangsung solat berjemaah. Soalan saya, yang pertama, boleh ke kita ikut jemaah tersebut dan bagaimana caranya? Ustaz nak saya bacakan ketiga semua ataupun satu-satu? Saya jawab satu-satu. Okey. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Umi atas soalan tersebut. Yang pertama, kalau sekiranya seseorang berada di masjid tersebut, masjid sedang melaksanakan ibadah solat fardu tersebut, boleh tak kita menunaikan solat jamak qasar tersebut? Jawapannya boleh. Tapi pada solat yang pertama, jika sekiranya solat tersebut kita qasarkan, maka kita tidak boleh qasarkan ketika kita bersama dengan imam setempat tersebut. Maknanya kalau imam tempat tersebut ditunaikan solat zuhur 4 rakaat, kita kena tunaikan solat zuhur 4 rakaat. Innama ju'ilal imam, diambil daripada hadis yang saya sebutkan tadi. Imam dijadikan, wujudnya imam untuk mengimamkan solat. Oleh kerana imam yang mengimamkan solat itu 4 rakaat, maka niat kita 4 rakaat bererti solat yang kita laksanakan sempurna. Dan sesudah daripada itu kita niatkan jamak dalam solat tadi, maka solat yang kedua bolehlah kita qasarkan solat tersebut bersama dengan jamaah-jamaah yang ingin menunaikan solat secara qasar. Satu. Baik. Itu soalan pertama. Soalan kedua, adakah dikira makmum masbuk orang yang masuk dalam jemaah pada rakaat ketiga dan selepas imam bagi salam dia berdiri untuk rakaat ketiga dan keempat? Adakah dikira makmum masbuk orang yang masuk dalam jamaah pada rakaat yang ketiga? Sudah tentulah. Imam, mana-mana makmum yang dia tidak bersama dengan imam pada rakaat yang pertama, maka pada saat ketika itu sudah dianggap secara automatik dia adalah merupakan makmum masbuk. Yang tak dapat rakaat pertama, makmum masbuk ketika itu. Jadi soalannya tadi apa yang dikatakan? Berkenaan dengan dan kemudian dia berdiri untuk rakaat ketiga dan keempat. Okey. Jadi katakan pada rakaat ketiga tadi dia sampai imam nak bagi salam. Rakaat ketiga pada mana rakaat ketiga nak bagi salam ya? Jadi katakan rakaat ketiga itu rakaat yang terakhir solat maghrib lah sebagai contohnya. Betul. Dia bagi salam, apa yang dibuat oleh makmum tersebut? Makmum kena tambah 3 rakaat lah. Sebab dia tidak dapat rakaat ketika itu. Makmum masbuk bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi bersama dengan imam, dan setelah daripada itu makmum yang masbuk dia kena tambah 3 rakaat sebagai menyempurnakan solat yang dilaksanakan ketika itu. Kalau pada rakaat yang ketiga imam pada waktu itu dia dapat rakaat rakaat yang ketiga bab maghrib. Contohnya kalau katakan dia bersama dengan imam pada rakaat yang ketiga. Bersama dengan imam pada rakaat yang ketiga, kalau solat itu 4 rakaat, berarti dia dapat 2 rakaat tersebut. Rakaat ketiga dia dapat, rakaat yang keempat dia dapat, dan bila imam memberikan salam, maka dia perlu meneruskan 2 rakaat berikutnya bagi menyempurnakan ibadah solat yang 4 tadi. Baik Ustaz. Dan soalan yang terakhir berkenaan dengan masbuk juga tadi yang telah diceritakan oleh Ustaz. Baiklah, soalan yang seterusnya dari sahabat kita. Ni nama dia ni, Syahira Lia Muhammad. Terbelit lidah nak menyebutnya. Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz Firdaus Subhi, Da'i Hakim dan semua. Waalaikumsalam. Soalan saya, jika makmum ragu-ragu adakah imam telah solat 4 rakaat atau 3 rakaat solat isyak, adakah dia perlu mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan imam? Yang kedua, bagaimana pula jika imam tidak yakin dengan teguran makmum? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih kepada Syahira Lia Muhammad atas soalan. Pertama, kaedah yang disebut, terima kasih kepada Puan Syahira Muhammad atas soalan, Syahira Lia Muhammad atas soalan yang dikemukakan. Pertama, kaedah disebut al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu dia tidak boleh dihilangkan dengan syak. Kalau yakin, maka teruskan. Soalan yang pertama, makmum pun ragu-ragu. Macam mana makmum ragu-ragu boleh menegur imam ketika itu dengan perbuatan subhanallah? Sebab makmum pun ragu-ragu. Imam ni tunaikan solat 3 rakaat ke? Tak yakin Ustaz ataupun 4 rakaat. Sebab makmum berada dalam keadaan ragu, maka yang betulnya adalah perbuatan imam. Sebab makmum yang ragu-ragu. Yang kedua, bagaimana pula jika imam tidak yakin dengan teguran makmum? Imam didasarkan kepada keyakinan imam. Kalau imam memang yakin,
Waktu itu dia menunaikan solat, saya menunaikan solat memang 4 rakaat. Yang dianggap oleh makmum itu dengan 3 rakaat tetap sahaja dengan pandangan imam. Yang ketika itu dia melaksanakan dan dia memberikan salam tersebut. Tapi kalau katakan majoriti imam, majoriti makmum, semua subhanallah, maka dipegang dengan majoriti makmum tersebut. Kerana makmum lebih adra, dia lebih mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh imam. Cuma kalau tadi sebahagian kata subhanallah, ada 2-3 orang yang lain semua tak ada pun sebut, maka ketika itu dasarnya adalah berdasar pada keyakinan imam tersebut. Baik Ustaz, alhamdulillah kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, dan sebagai penutup program kita pada pagi ini, mungkin Ustaz sedikit doa ringkas sebagai penutup program kita pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yassir umurana ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Firdaus Subuhi kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita semua pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya iaitu Da'i Anas dalam topik pengajian hadis Jiwa Kaya dan Bahagia bersama dengan panelnya Datuk Dr. Zahazan Muhammad, macam biasa 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, lepas dijemur baju dilipat, disimpan dalam almari lama. Jangan kita tinggalkan solat kerana solat tiang agama. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.